Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang murid-murid. Hari ni, petang ni kita akan sambung lagi pelajaran kedua kita pada petang ini, iaitu akidah. Akidah tahun 4. Akidah tahun 4. Okey. Minggu lepas kita belajar pelajaran yang kedua. Kita belajar apa? Siapa ingat lagi? Kita belajar tentang sifat wahdaniyah. Allah tu Esa. Jadi hari ni kita akan sambung. Kita akan sambung pelajaran yang ketiga, iaitu sifat qudrah. Sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat qudrah. Okey, apa dia qudrah? Murid-murid boleh tengok dekat skrin. Apa dia itu qudrah? Okey, arti sifat qudrah. Erti sifat qudrah ialah keadaan Allah yang berkuasa. Qudrah maksud dia kuasa. Kalau untuk manusia, biasa tak orang-orang dengar orang tua selalu sebut kudrat. Kudrat tu kuasa lah. Allah tu maha kuasa. Qudrah, maha kuasa. Okey. Allah yang berkuasa terhadap sesuatu dan tiada tandingan di antara kekuasaannya dengan segala makhluk. Allah tu berkuasa, maha berkuasa. Dia tak ada tandingan. Setakat manusia, makhluk-makhluk lain ni bukan tandingan Allah. Sebab kita pun diciptakan oleh Allah. Jadi Allah tu berkuasa. Nak buat apa-apa dia punya suka. Sebab dia Allah, Tuhan. Dia Tuhan. Jadi kita kena beriman. Allah tu memang berkuasa. Dia yang menciptakan segalanya. Dia yang memberikan ujian. Dia yang memberikan rahmat. Dia yang memberikan keampunan. Hujan, banjir macam gitu. Tu semua kuasa Allah. Tu tengok pokok-pokok yang kat luar tu. Allah yang berkuasa menciptakan pokok. Diri kita, Allah yang berkuasa menciptakan diri kita. Okey. Kita tengok. Jadi maksud qudrah tadi ialah berkuasa. Allah tu maha berkuasa. Okey. Seterusnya murid-murid, kita pergi kepada hukum mempercayai sifat qudrah. Apa hukum kita percaya Allah tu bersifat maha berkuasa? Hukum dia adalah wajib. Hukum dia wajib. Wajib bagi kita ni percaya Allah tu berkuasa. Kita kena percaya Allah tu maha kuasa. Wajib kita percaya. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita kena percaya. Wajib percaya Allah tu maha berkuasa. Allah tu bersifat qudrah. Okey. Allah itu maha berkuasa terhadap sesuatu. Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu perkara yang baik atau buruk, yang mendatangkan sebab dan musabab, yang boleh mengubah sesuatu tanpa mengharap balasan, pertolongan serta ihsan manusia dan segala makhluknya. Contoh, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang menyokongnya. Allah tu maha berkuasa dan dia tak perlukan bantuan siapa-siapa. Berbeza dengan kita makhluk ni, nak buat apa-apa kena ada bantuan. Allah tu tak. Tengok dia, Allah contoh dia bagi. Allah ciptakan langit duduk di atas tapi tak ada tiang. Cuba awak buat rumah, bubuh atap dulu, tak payah bubuh tiang. Agak-agak berdiri tak atap tu. Mustahil. Tapi Allah diciptakan langit di atas tanpa sokongan apa-apa. Tengok awan tu bergerak, duduk di atas, ada tiang? Tak ada. Tu hebatnya kuasa Allah. Okey. Apa lagi? Contoh kekuasaan Allah. Kita ni, Nabi Adam dulu, kita dengar kisah. Diciptakan daripada apa? Daripada tanah. Daripada tanah jadi manusia. Kita ni, Allah ciptakan kita.
Apa lagi? Syaitan daripada api. Dia daripada api boleh jadi makhluk bernama syaitan. Kita tengok apa lagi. Allah ciptakan pokok-pokok. Allah ciptakan pokok kelapa. Tinggi batang kelapa tu kan. Dengan batang kelapa tu kita boleh buat macam-macam. Dengan pokok kelapa tu boleh macam-macam. Air dia boleh minum. Buah dia boleh buat santan. Apa lagi? Dia punya daun boleh buat lidi. Boleh buat ketupat. Macam-macam. Batang dia boleh buat hiasan. Macam-macam benda. Itu hebatnya kekuasaan Allah yang Allah ciptakan. Apa lagi Allah ciptakan? Tembikai. Allah ciptakan tembikai besar. Tapi pokok dia menjala atas tanah. Itu kuasa Allah. Bayangkan kalau Allah cipta buah tembikai tu dia ada pohon. Berdiri, pokok dia berdiri. Masuk aja jatuh atas kepala orang. Tu bahaya. Sebab tu Allah ni diciptakan suatu benda tu bersebab. Ada sebab Allah ciptakan. Dan Allah tak perlukan bantuan apa-apa untuk mencipta. Sebab dia yang maha menciptakan, maha berkuasa. Dia berkuasa nak buat itu, nak buat ini. Berkuasa nak turunkan hujan. Berkuasa nak jadikan banjir. Macam kita banjir baru-baru ni. Dekat sekolah tu kan. Sekolah kita tu. Paras betih, paras peha. Tiba-tiba je air naik kat situ. Air sungai naik. Itu semua kuasa Allah. Okey. Jadi hukum dia dekat sini, wajib kita mempercayai sifat qudrah. Wajib kita percaya Allah tu bersifat maha berkuasa. Okey. Next. Murid-murid tengok ciri-ciri kekuasaan Allah. Kita tengok ciri-ciri kekuasaan Allah. Menciptakan sesuatu tanpa bantuan makhluk. Macam Ustaz cerita tadilah. Allah nak buat sesuatu benda tu tak perlukan bantuan kita. Tak perlukan bantuan makhluk. Berbeza dengan kita manusia. Kita nak angkat meja pun minta tolong dengan orang. Kita nak membaca pun perlu bantuan orang. Kita nak pergi kedai pun perlu ada. Nak pergi kedai Amri. Siapa kedai Amri? Nak pergi kedai Amri. Kita kena tumpang dengan mak ayah kita. Pergi sendiri jauh. Betul tak? Lainlah rumah dekat. Boleh jalan kaki je. Mana rumah jauh ni? Mesti pergi dengan mak ayah. Kan? Nak ceritakan dekat sini, kita ni memerlukan bantuan. Tapi Allah, dia maha berkuasa. Tak perlukan bantuan makhluk. Tak perlukan bantuan manusia. Okay. Next. Apa ciri-ciri Allah tu berkuasa? Setiap kejadian Allah mempunyai kesempurnaan. Macam Ustaz cerita tadi. Pasal pokok kelapa tadi kan. Allah ciptakan dia sempurna. Segala benda. Manfaat boleh macam-macam. Allah ciptakan kita ni pun sempurna. Ada mata boleh melihat. Rabun sikit-sikit macam Ustaz pun tak apalah. Ada hidung boleh bau. Hidung kita macam Zizan tak? Betul tak? Okay. Ada hidung kita boleh bau. Ada mulut kita boleh bercakap. Ada telinga kita boleh dengar. Tu semua nikmat Allah beri. Kekuasaan Allah beri pada kita. Jadi kita kena bersyukur. Sempurna Allah ciptakan kita ni. Kalau tak sempurna tu, itu maknanya Allah bagi ujian. Allah nak menambahkan pahala dia. Okey. Yang ketiga, terdapat pelbagai manfaat dalam penciptaannya. Ni tadi Ustaz cerita dah tadi. Pokok kelapa. Allah cipta tu bukan saja-saja. Bukan sia-sia. Allah cipta tu ada manfaat dia. Allah ciptakan ayam. Ada manfaat dia. Allah ciptakan pokok kelapa. Ada manfaat dia. Allah ciptakan apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Ada manfaat dia. Walaupun pokok-pokok tu kita tak boleh makan. Tapi dia menghasilkan apa dia? Untuk kita bernafas. Oksigen. Semua yang Allah cipta ni ada sebab-sebab dia. Okey. Bukan sia-sia. Dan yang terakhir, ciri-ciri kepelbagaian warna, jenis, ras serta bentuk dalam sesuatu penciptaannya. Allah cipta kita ni macam-macam jenis. Binatang, manusia, binatang macam-macam jenis binatang, amfibia, apa lagi? Kan, jenis makan daging saja, carnivore, omnivore, herbivore, macam-macam.
Macam-macam jenis binatang. Ada bersayap, ada terbang, ada berdiri, ada berjalan, ada duduk. Macam-macam jenis Allah ciptakan. Tu binatang macam-macam lah tu. Manusia apatah lagi. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada kulit gelap, ada kulit hitam, ada kulit cerah, ada sawo matang macam kita orang Melayu, ada kulit putih. Macam-macam jenis Allah ciptakan kita. Macam-macam bangsa Allah ciptakan kita. Pelbagai. Pokok pun sama. Ada kita jumpa orang-orang muka semua sama je, tak ada. Allah cipta tu berbeza-beza. Cantiknya ciptaan Allah tu. Kalau semua muka sama je, semua kita panggil takif sebab muka semua macam takif. Ustaz muka macam takif, takif muka macam takif, Amri muka macam takif, siapa? Amar muka macam takif. Mustahil lah, kan? Siapa lagi? Anissa, takkan Anissa muka macam takif. Auni muka macam takif. Rosak. Sebab tu Allah cipta kita ni berbeza-beza. Supaya kenal, untuk saling kenal mengenali. Lita'arafu. Untuk kita kenal, ta'aruf. Okey. Dan kita kena bersyukur apa yang Allah ciptakan. Okey. Dan yang terakhir untuk petang ni, kita pergi kepada dalil sifat qudrah. Dalil sifat qudrah. Apa dalil ataupun ayat-ayat Quran yang membuktikan Allah tu bersifat qudrah? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah maha berkuasa terhadap sesuatu. Mudah je dalil dia. Ingat, dalil sifat qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, itu dia dalil bagi sifat qudrah. Okey, harap-harap murid boleh faham. InsyaAllah sampai sini saja. Kita akan sambung lagi minggu depan berkenaan sifat qudrah ni. Jadi sila buat latihan yang diberikan di dalam grup. Segala permasalahan yang tak faham boleh tanya Ustaz sendiri dalam grup WhatsApp. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.